Bismillah, pembuka bicara dan kata bertanya khabar dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang berbahagia yang saya hormati Tuan Haji Abbas bin Haji Fatih, pengurusi Masjid Al-Ikhlasiyah. Yang berbahagia Saudara Zulfi bin Saleh, timbalan pengurusi Masjid Al-Ikhlasiyah. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Rahim, Nakib Ketua Imam Masjid Al-Ikhlasiyah. Yang berbahagia Ustaz Talha bin Alimin, Naib ataupun Naib Imam Masjid Al-Ikhlasiyah, para muadzin, para sahabat, dan tidak lupa juga kepada EJK dan ahli panel serta moderator yang hadir pada malam ini sempena sambutan hari wilayah persekutuan Forum Dakwah Islam. Sama-sama kita mengucapkan surat kesyukuran kehadirat Ilahi dan kerana kita dapat berhimpun dan berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Al-Ikhlasiyah ini. Ya, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita nanti ya mendengar apa yang disampaikan oleh para penceramah dan ahli panel kita kelak, insyaAllah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih kerana tuan-tuan dapat bersama hadir meluangkan masa tenaga pada malam yang berbahagia, malam Sayyidul Ayyam ini. Semoga setiap gerak berita Tuhan memperoleh keberkatan, kerahmatan dan diiringi dengan dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, pihak masjid yang mana tuan-tuan yang hadir ini nampak baru kita mulakan projek menjaya dan sebagainya. Jika ada kelapangan, ada peluang ya, tuan-tuan ada lebihan dan sebagainya untuk sumbangkan dana tuan-tuan pada masjid, bolehlah masukkan ke dalam akaun bank yang telah sedia ada. Semoga setiap jariah tuan-tuan itu memperoleh rahmat, insyaAllah. Hadirin dan hadirat, saya tidaklah dapat melengahkan masa. Di sini saya dapat satu nota daripada tuan imam kita. InsyaAllah pihak masjid akan mengadakan mesyuarat tahunan Hariah Masjid Al-Ikhlasiyah pada hari Ahad 23/2022 jam 10 pagi. Dijemput semua ahli karya hadir, insyaAllah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, maka tibalah masanya saya menjemput Al-Fadil, ahli panel kita yang pertama, Ustaz Dr. Muhammad Imam bin Abdul Qadir, pensyarah kanan UPM, mengambil tempat dengan segala hormat yang dipersilakan. Dan yang kedua, saya menjemput Ustaz Dr. Muhammad Zafura bin Ghazali, Ketua Penolong Pengarah Kanan di Jari. Dengan segala hormat yang dipersilakan, Ustaz. Ramai-ramai menunjuk atap ditunjuk dengan daun padas. Berlomba-lomba kita bercakap biar terang lagi jelas. Saya menjemput tuan moderator kita pada malam ini, Sahibul Fadilah Ustaz Nabil bin Ahmad. Falyatafaddal ya Ustaz untuk mengendalikan forum Al-Ihwal Islam ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan, Ustaz. Kita serahkan kepada moderator untuk meneruskan ya panel ataupun forum ini. Para
semula kita mengutip setiap mutiara ilmu yang disampaikan oleh para penceramah, dan kita sematkan dalam dada dan kita kembangkan ilmu tersebut pada keluarga dan sahabat kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya anjurkan puasa masjid. Tak dilupakan kedua finalis yang kita undang pada malam ini, Fadil Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir dan juga Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa bin Razali. Seterusnya Ketua Zul, kawan-kawan, juga pihak jabatan Negara Islam dan Ketua Jawi. Seterusnya para asatizah dan guru. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bersiaran serentak. Tok imam terus tu, kan, tolak tok imam ni, tak sah jadi tok imam ni kan, baca salah, relax dulu, tunggu kejap kan, bagi peluang tok imam betulkan dulu. Kalau salah juga tegur cara elok, subhanallah, dengan niat zikir. Dia ada peraturan-peraturan yang bukan terus macam tu je. Sebab tu Nabi suruh sabar, Nabi suruh sabar. Hatta dalam negara pun nak jaga keamanan. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, wa qad ajma'al ulama'u ala tahrimil khuruji ala al-a'immati wa in kanu fasaqatan zalamatan. Para ulama telah berijma', telah sepakat, para ulama zaman Imam Nawawi, sebelum Imam Nawawi lagi telah sepakat bahawa haram memberontak secara bersenjata terhadap ketua, walaupun ketua tu fasik, minum arak contohnya, walaupun dia zalim. Bukan makna kita redha dia minum arak, dia fasik, dia zalim, kita tak redha. Tapi kalau kita lawan bersenjata, memberontak, dia akan jadi perang saudara yang berpanjangan. Macam kita kata Syria sekarang lah, ya. Maknanya marah kepada pemimpin, lawan tu. Sebab tu ulama-ulama senior yang muktabar, misalnya Ramadan Al-Buti, dia larang jangan lawan. Tapi orang tak ikut cakap dia, lawan juga. Akhirnya perang saudara berlaku 10 tahun dah, ya, pelarian dan sebagainya. Ya. Maknanya dulu pemimpin zalim tapi aman. Maknanya orang nak pergi mengaji Syria, mewah makan Syria dan sebagainya, seronok, cantik, walaupun pemimpin tu jahat, zalim, kata-kata. Tapi bila perang, akhirnya tak boleh nak pergi mengaji dah dan sebagainya, hancur negara, ya. Jadi sebab itu menjaga keamanan itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga kata Qadhi Iyad, ya, Qadhi Iyad sebut al-ulfah, maknanya perdamaian, keamanan, persaudaraan itu adalah asasun, satu asas yang penting dalam Islam. Wallahu a'lam. Peranan yang perlu kita mainkan bersama dalam menyemarakkan sebuah negara yang harmoni, aman, damai dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bekalkan kepada kita semangat kerjasama yang sedia ada, walaupun dengan kepelbagaian agama, anutan fahamannya, perbilang bangsa dan adat budayanya. Mudah-mudahan kita yang membawa imej Islam itu, ya, bukan hanya sekadar kita nak jadi sebagai Muslim, kita sebagai du'a, orang yang menyeru kepada agama kebaikan ini, menjadi contoh kepada orang lain agar sama-sama kita jaga keamanan dan kedamaian yang sedia ada yang Allah anugerahkan di bumi negara tercinta kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak terus kepada Dr. Zakwa pula. Bila sebut tentang peranan Dr. Ustaz sendirilah sebagai KPPK, bahagian pengurusan masjid, kita tahu bahawa nak jaga masjid ni bukan mudah. Kalau pengurusi itu sakit kepala dengan bini dekat rumah, ni anak jemaah pula, tambahlah Fadil Ustaz dan juga kawan-kawan yang lain yang jaga zon demi zon kebaikan demi kebaikan yang sedia ada di masjid ni. Tambah-tambah pula tadi dengar cerita kata nak buat mesyuarat agung, kan, saya itu paling best makan lah. Nak mesyuarat lah. Kerja nak buat ni benda berat, amanah tanggungjawab ni benda berat. Nak minta pandangan daripada Dr. Zakwa sendiri untuk kita ambil pengalaman dan sedikit mungkin perkongsian daripada doktor. Kita nak mengurus pentadbiran masjid sebagai tempat pertemuan, tempat perpaduan dan tempat untuk kesatuan umat Islam
dan juga seluruh komuniti yang ada di sekelilingnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, masjid adalah merupakan tempat untuk komuniti kita bersolat jemaah. Itu adalah merupakan fungsi asas kepada masjid yang kita berada sekarang ini. Kalau kita renung balik, sekiranya setiap kali solat fardu ya, orang masuk untuk solat, lepas tu solat jemaah, habis ba'diyah balik, tutup lampu, lepas tu mari pula zuhur, begitu juga, mari pula asar, begitu juga, hanya terbatas kepada untuk dirikan solat jemaah sahaja. Jadi jumudnya fungsi masjid di dalam komuniti kita itu sendiri. Jadi tuan-tuan, masjid ini selain daripada tempat untuk kita mendirikan solat jemaah, dia juga merupakan tempat untuk kita melaksanakan pendidikan kepada anak qaryah. Kita melaksanakan aktiviti sosial, kita melaksanakan aktiviti ekonomi, kita melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Selain daripada kelas-kelas pengajian yang sedia ada seperti tahsin, qiraat, tarannum, ahli jawatankuasa qaryah dan juga jemaah boleh sahaja mencadangkan kelas-kelas lain yang dapat memajukan anak qaryah. Kita tidak boleh membataskan pengajian kita kepada fardu ain sahaja. Kita pergi nak belajar akidah, tafsir, tapi kita boleh sahaja, contohnya di masjid ini ya, dia ada banyak bilik-bilik di atas, mungkin ada yang kosong-kosong, yang tidak begitu kadang-kadang penuh diguna pakai. Ahli-ahli jemaah boleh sahaja mencadangkan, mana tuan pengurusi, saya bercadang untuk mengajar kelas matematik kepada anak-anak, boleh. Tuan pengurusi, saya bercadang untuk mengajar kelas bahasa Inggeris, boleh. Saya bercadang dulu untuk mengajar kelas ekonomi, boleh. Jadi kita tidak boleh memfokuskan kepada keagamaan semata-mata, tetapi juga kepada ilmu-ilmu lain yang dapat memajukan diri kita di dunia dan juga boleh membawa kepada kesejahteraan kita di dunia sehingga kepada akhirat. Begitu juga di masjid-masjid boleh diadakan kelas-kelas online. Kita boleh sahaja buat kelas online, anak murid kita berada di luar, kita berikan kerjasama, kita sebagai ahli jawatankuasa masjid berikan kerjasama kepada anak-anak qaryah yang mempunyai kepakaran untuk menyumbang tenaga. Kadang-kadang di wilayah persekutuan ini ada setengah-setengah tempat itu ya, ataupun bukan di wilayah persekutuan lah ya, di negeri lain lah contohnya ya, kadang-kadang kita ni terlalu rigid sebenarnya tuan-tuan ya. Seperti mana yang sahabat saya Dr. Nizam cakap tadi tu, tak bawa sejadah, jumpa AJK suruh balik kan, balik tak bawa sejadah. Sedangkan kita ada banyak lagi sejadah dalam masjid, kita boleh bagi pinjam kat dia. Tuan pakailah sejadah ni, kalau tuan rasa perlu balik nanti tuan basuh, tak, contohnya lah ya. Macam-macam cara sebenarnya. Ataupun di setengah-setengah masjid dia menyediakan perkhidmatan, siapa yang jemaah-jemaah yang tak bawa sejadah, dia boleh ambil sejadah dengan harga tertentu, harga murah lah. Tapi lepas tu dia kena bawa balik lah sejadah tu, harga contohnya RM10, lepas tu bawa balik lah. Jadi bermacam-macam cara kalau misal kata kita nak supaya anak qaryah dapat juga bersolat jemaah di sini. Tapi kalau kita nak mengambil satu jalan yang memang tidak membantu, kita jawab sila balik. Mana begitu ya, rigidnya kita di dalam tindakan kita, dalam amalan kita. Begitu juga selain daripada kuliah-kuliah, sama ada kuliah dalam bentuk semuka ataupun online, kita juga boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan di masjid-masjid. Dalam kita nak menyemarakkan lagi kemasyarakatan dalam kita punya qaryah kita itu sendiri ya. Di masjid-masjid sekarang ini di wilayah persekutuan telah banyak yang bergerak ke arah mempunyai gerobok rezeki, food bank. Ada yang mempunyai dapur it'am, dia menyampaikan dapur it'am kepada masyarakat. Ada yang juga mempunyai freezer. Jadi daripada freezer tersebut ada pula tokoh korporat letak barang-barang, kemudian golongan-golongan yang mungkin memerlukan daripada masjid sekitar, daripada sekitar-sekitar masjid tersebut boleh ambil pula barang-barang yang disumbangkan tersebut. Jadi di sini selain daripada masyarakat datang berjemaah, mereka juga mempunyai beberapa keperluan-keperluan lain
yang dapat lagi mengeratkan ukhuwah sesama mereka. Begitu juga dalam setengah-setengah tempat yang lain, di masjid yang lain ya, mereka mempunyai pelamin untuk akad nikah kepada pasangan. Kita maklum bahawa untuk mengadakan majlis akad nikah, contoh di hotel ataupun di dewan-dewan tertentu, perniagaan agak tinggi. Tetapi kalau kita mengadakan pelamin di masjid, selain daripada kita membantu anak qaryah, supaya anak qaryah juga menyadari bahawa hari yang sangat penting bagi dia itu bermula di masjid, akad nikah di masjid. Jadi dia ingat benda tu sebenarnya tuan-tuan ya. Jadi di setengah-setengah masjid itu dia kenakan cas tertentu untuk pengurusan. Dengan sedikit cas itu tidak ada masalah yang besar lah ya, tidak menimbulkan masalah. Kadang-kadang dia cas untuk RM200, RM250. Jadi di sini aktiviti kemasyarakatan dalam jemaah itu sendiri, dalam qaryah itu sendiri bergerak ya. Begitu juga dalam setengah-setengah masjid yang lain, mereka mempunyai koperasi masjid. Di wilayah Persekutuan ini telah ada 12 buah koperasi masjid. Jadi di sini dapat membantu anak-anak qaryah untuk mendapatkan keperluan-keperluan tertentu. Di masjid-masjid yang lain pula mereka mengadakan lot-lot kedai. Tapi selepas mendapat daripada persetujuan dan juga pandangan jawi dan juga mawid lah. Jadi bina lot kedai, bantu balik kepada anak-anak qaryah yang nak meniaga, yang nak buat apa-apa yang perlu untuk menyemarakkan aktiviti ekonomi umat Islam. Di sebuah masjid di Masjid Salahuddin pula telah pun dibina pusat hemodialisis. Jadi siapa-siapa yang berkeperluan untuk mencuci darah dia itu sendiri melalui hemodialisis boleh pergi ke masjid tersebut. Barangkali selepas ini pusat hemodialisis untuk penjagaan kesihatan warga-warga yang terkesan darah mereka mungkin akan ditambah di wilayah Persekutuan lagi banyak di situ ya. Begitu juga dalam bab untuk kita nak menyemarakkan masjid ini, mendekatkan masyarakat kepada masjid, aktiviti riadah juga boleh dibuat tuan-tuan ya. Selain daripada yang sedia ada aktiviti memanah di setengah-setengah masjid, boleh dibuat juga aktiviti charging bike untuk basikal. Selain daripada itu, selain daripada aktiviti riadah, ada lagi juga masjid yang buat pusat gunting rambut, macam-macam lah tuan-tuan ya. Jadi dari semasa ke semasa peranan masjid itu sendiri telah pun kita kembali kepada peranannya yang asal. Kita sekarang ini tidak terhad kepada untuk salat berjemaah semata-mata, tetapi secara klasifikasinya kita telah pun bergerak kepada pusat, selain daripada ibadah, pusat ekonomi, pusat kemasyarakatan dan juga pusat sosial. Moga-moga dengan adanya banyak peranan yang boleh dimainkan oleh masjid ini, masyarakat akan semakin hadir ke masjid dengan tujuan dan juga sebab masing-masing, selain daripada tujuan untuk beribadah. Jadi kita sendiri sebagai AJK masjid perlu memainkan peranan yang aktif di sini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pandangan dan juga mungkin di antara idea yang boleh dilontarkan kepada dan kuasa yang bakal nanti. Ini kreatif kita bukan hanya sekadar tempat ibadat yang disebut oleh Dr. Zagwar tadi. Peranan kita bersama-sama untuk menyemarakkan masjid tempat untuk pertemuan setiap aktiviti. Kalau dulu khatan, alhamdulillah. Lepas tu pula bila doktor kata tempat bersanding, bukan takat orang nak kahwin ni tuan-tuan. Di masjid pun teringin pula. Orang kahwin tu. Para isteri tolong pastikan betul-betul AJK masjid tu betul-betul AJK. Takut depa pun naik pelamin juga. Ambil gambar tak apa. Tapi kalau hampa izin tak ada masalah. Benda boleh kan? Siapa berani? Silakan. Sahabat rahimakumullah sekalian. Dan paling menarik bila Dr. Zagwar sebut tadi, jadikan tempat riadah. Alhamdulillah. Saya tengok ada 2-3 masjid. Saya antara orang yang terlibat dengan cycling. Minggu ni saya akan turun ke Perlis. Esok saya akan turun Perlis dengan tim Jakim dan juga kawan-kawan asatizah ni, dengan beberapa ustaz selebriti. Kita turun. Pernah satu ketika dulu di Masjid Datuk Keramat, sambutan tahun baru dia ubah dengan majlis. Sebab orang dia lah suka berhibur. Jadi kita buat dengan cara berkayuh.
Dakwah saya ialah kita nak tunjuk contoh pemakaian yang menutup aurat. Kalau hari ni tuan-tuan perempuan tengok orang berkayun suka pakai baju ketat kan, tambah-tambah orang perempuan nampak dia punya Gunung Kinabalu lah, Gunung Tahan lah, macam-macam lah kan. Kita bawa satu konsep, biar kita contohkan, beri contoh pemakaian. Tak salah nak pakai baju Melayu, nak apa kan. Cuma orang tengok pelik lah, kenapa baju Melayu kayuh pula, tambah pula baju Melayu bersamping butang penuh macam Dr. Zakwa ni. Tapi tak apalah, bini dia yakin insya-Allah Dr. Zakwa main jadi panel. Sebab tu Dr. Nizam tengok pakai kain pelikat tuan. Bini dia mungkin tak sedia kain samping, tak tahu Allah lah. Dia majlis tertentu. Saya tambah jadi kena pakai jubah lah. Contoh-contoh tak ada masalah. Yang penting ialah kita nak mengimarahkan masjid sebagai pusat komuniti dan pusat sosial insya-Allah. Baik tuan-tuan, manakah masa kita yang mencemburui ruang waktu yang begitu terhad. Besok kita masih ada waktu untuk kita nak memperbanyakkan ibadat. Sebagai kesimpulan dalam forum pada malam ini, saya serah pada Fadil Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir untuk menyimpulkan dan memberikan nasihat pandangan terakhir buat seluruh hadirat semua. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut setrika baju ni, tuan-tuan tengok baju saya ni, setrika tak apa cantik. Ni saya setrika sendirilah. Setrika ni saya isteri tak setrika. Tapi tak ada masalah, tak ada masalah apa. Kita fahamlah saling faham memahami di antara satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan, apa yang penting ialah kita nak cari benda yang baik, benda yang aslah, benda yang ada manfaat kebaikan kepada diri kita. Jadi dalam kebaikan ini antaranya keharmonian, keamanan dan sebagainya. Ada satu cerita pasal cari benda yang bermanfaat. Ada orang tanya satu soalan kepada saya. Cerita lama dah, pasal saya mengajar tafsir surah Al-Baqarah ayat 32, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cerita Nabi Adam tu dalam syurga. Jadi tengah-tengah mengajar itu ada satu orang tua, dia tanya, nantilah orang tua tu, dia tanya, Ustaz, apakah nama syurga yang Nabi Adam duduk masa itu? Apa nama syurga? Kan kita ada syurga Firdaus, syurga Marwah, syurga Nabi Adam duduk syurga nama apa? Saya pun tanpa berbahasa basi saya jawab wallahu a'lam, saya tak tahu. Jawab wallahu a'lam, saya tak tahu. Orang tua ni jawab balik, Ustaz kalau jawab tak tahu usah mengajar. Usah mengajar rupanya kadang-kadang tak boleh juga. Tapi maksud saya, apa faedahnya soalan tu? Apa faedah soalan? Nak tahu syurga Nabi Adam duduk tu syurga apa? Bukan ada faedah pun kepada iman kita. Jadi saya pun tak maulah nak fikir panjang, kaji panjang-panjang. Wallahualam. Sebab benda itu tidak ada manfaat kepada agama dan tidak ada manfaat kepada dunia kita. Ada satu orang ulama, nama dia Syafi'i Ahmad, itulah saya tak ingat, ulama silam meninggal. Orang tanya dia pasal pasangan iblis ke pasangan syaitan, apakah nama pasangan tu? Ada cerita Arab juga, apa nama pasangan syaitan tu? Masa syaitan kahwin tu, siapa tu? Apakah nama pasangan syaitan? Maka ulama ni jawab, aku tak hadir masa turi kahwin syaitan. Jadi aku tak tahu, kalau aku hadir tu ada dekat, maka aku tahu lah nama pasangan. Aku tak hadir turi. Mudah dia jawab. Sealim-alim ulama pun dia jawab tu. Sebab apa? Sebab benda tu tak nak kaedah nak tanya, tak perlu nak habis masa kita dengan menjawapan benda yang tak nak kaedah. Jadi carilah benda yang berfaedah. Sebab itu orang ada ajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Bukan minta ilmu sahaja, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Maka seluruh kehidupan kita ni nak kebaikan, nak manfaat, maka kita fikir panjang dalam melakukan sesuatu. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir menyimpulkan forum perdana kita pada malam ini yang membawa tajuk
wilayah sejahtera, keluarga Malaysia bahagia. Juga kita ucapkan terima kasih pada Fadil Dr. Muhammad Zakwa yang sudi bersama dengan kita gandingan panelis pada malam ini. Terima kasih pada seluruh hadirin kuasa masjid. Terima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam dan Persekutuan yang membenarkan kami bersiaran. Yang penting tuan-tuan dan puan, kita yang mendengar, kita yang mencatat, kita yang hadir, kita perlu menyampaikan dan menyebarkan perkara baik ini. Dan setiap yang disampaikan tak lain tak bukan peranan orang lain, adalah peranan kita sendiri. Sama-sama kita membentuk diri kita sebagai salah seorang hamba Allah yang taat, sam'an wa ta'atan. Bahkan kita nak jadi salah seorang penduduk masyarakat Malaysia yang berjiwa besar. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita dalam kasih sayang, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator pada malam ini, mohon maaf andai ada keterlanjuran, andai ada silap bahasa, mungkin gelak ketawa dan gurauan yang tak kena tempat, mohon maaf ibu ayah. Yang penting setiap yang Allah berikan kepada kita dengan pinjaman kita pada waktu ini adalah sebagai teguran secara tidak langsung dan peringatan bersama untuk mengambil kebaikannya. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah terucapkan kepada ahli panel dan pemoderator kita Al-Fadhil Ustaz Nabil bin Ahmad dengan daya yang mengendalikan forum ehwal Islam anjuran Jabatan Agama Islam dan dengan kerjasama Masjid Al-Asia. Di sini Masjid menyebut berkontribusi untuk menyampaikan terima kasih kepada para ahli panel dan kita jemputkan Haji Abbas dan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim untuk mengiringi dua kursi kita. Kita sampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Rahim. Ayah, dia habis buang tu. Kan tak ada. Saya dulu kan. Saya dulu lah. Bagi panel pertama. Dan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa bin Razali dengan segala hormat yang disediakan berhenti sampaikan. Dan terakhir kita serahkan terima ini kepada Tuan Moderator kita Al-Fadhil Ustaz Nabil bin Ahmad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah selepas salat Isya nanti kita ada sedikit jamuan secara take away. Tuan-tuan bolehlah ambil makanan di ruang yang telah disediakan ataupun yang berada di ruang tersebut. Di sini saya minta maaf jika ada bahasa-bahasa nasihat yang menasihati kau marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah kita yang disampaikan oleh ayat tersebut. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.